Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Hari ini saya ada dua perkara menarik berkenaan dengan perkembangan politik terkini. Seperti saudara-saudari dah maklum, hari ini diumumkan Mahathir telah mencalonkan ataupun bersetuju untuk pencalonan Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri Blok Pembangkang. Bila kita kata Blok Pembangkang ni, kita anggap semua yang bukan dalam kerajaan lah. Okey, so calon Perdana Menteri, semua yang bukan bersama Blok Pembangkang. Jadi Shafie Apdal dinamakan, dan Shafie ini adalah daripada Sabah, dan pada ketika ini dia adalah Ketua Menteri Sabah, dan kerajaan Sabah agak kukuh lah daripada segi bilangan kerusi dan sebagainya. Okey, so kita akan bincangkan benda tu, kedudukan Anwar Ibrahim, dan ada lagi satu pengumuman yang dibuat, iaitu persetujuan dicapai ataupun apa orang kata, dipertimbangkan lah oleh Mahathir bersama dengan beberapa pemimpin tertinggi DAP, Amanah dan sebagainya. Seandainya rancangan untuk menjadikan Shafie Apdal ni berjaya, maka Anwar Ibrahim dan kedua-dua Anwar Ibrahim dan Mukhriz akan duduk sebagai timbalan Perdana Menteri 1 dan 2. Right. Yang itu kita akan bincang. Nombor 2, saya akan bincang beberapa perkara yang telah saya beritahu sebelum ni yang menjadi realiti. So 2 ni kita akan bincang. Dan tetapi sebelum itu, saya akan sentuh 1-2 perkara yang saya lakukan semalam, dan pesanan saya kepada umum. So kita mulakan. Hari ini sidang ni sebenarnya saya tak rancang. Jadi minta maaf lah kalau lari sini sana sikit sebab saya tak plan betul-betul. Sibuk Okey, sebelum saya mulakan, saya nak beritahu, semalam saya ada buat satu posting. Okey, saya sebenarnya selalu I champion, saya galakkan perbincangan matang apa-apa topik dalam politik. Okey, sebab saya dah beritahu dulu bahawa dan saya dah ambil masa yang begitu panjang untuk huraikan mengapa, atas sebab-sebab tertentu, dari kalangan penyokong media sosial ni, aktivis media sosial ni di Malaysia, dia amat berpecah. Dia memang nyata ada, sama ada kau di sini atau kau di sini, dan semuanya pentaksub. Kalau di sini dia tak mampu, bukan dia tak mau ke, dia tak boleh ke, bukan sebab apa, dia memang tak mampu, tak rela untuk dengar perkara yang dia tidak suka. Maknanya kesemua pentaksub ni kumpulan suka dengar perkara yang sedap telinga, sedap untuk didengar, sedapkan telinga, dan pahit tak boleh telan. So ramai di sini dan sana, kiri dan kanan, masing-masing duduk dalam kelompok-kelompok atau kepompong kepalsuan. Jadi perkara ni memang biasalah di negara ni. Dan kepompong ni dia dapat persepsi perkara ni akan berlaku, kepompong ni dia dapat persepsi perkara tu berlaku, kedua-duanya palsu. Jadi dia langsung tak matang. Sebab untuk matang, kita sebenarnya kena buat kajian dan dengar semua pihak dan bincang semua perkara. Okay. So semalam saya sengaja lontar satu persoalan lah. Jadi benda tu yang saya lontarkan, sebenarnya saya akan rungkai esok dengan teliti. Dan rakaman tu mungkin saya buat malam ni atau awal pagi esok, tapi saya akan release esok kalau tak ada isu semasa. Iaitu saya lontarkan sahaja mengapa sehingga kini tidak ada hitam putih berkenaan dengan kesalahan-kesalahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, sedangkan dialah yang begitu lantang menentang ramai Perdana Menteri sebelum ni, dan memang ada banyak peluang Perdana Menteri sebelum ni
yang pada ketika itu pegang kerajaan untuk keluarkan bukti terhadap Mahathir. Semua ni saya akan huraikan dengan terperinci esok menerusi satu rakaman, dan saya akan rilis esok melainkan ada isu semasa. So saya sengaja lontarkan. So saya akan berikan hujah saya esok lah. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah, of course saya lontar benda tu sebab saya tahu akan ada serangan. Jadi sebenarnya saya nak kaji komen-komen serangan. Itu niat saya. So kadang-kadang saya buat kerja ni lah. So saya nak kaji komen-komen, dan berdasarkan komen-komen tu saya akan buat satu pencerahan terperinci. Sebab ramai juga yang timbulkan pelbagai propaganda ni, saya kutip dan saya akan lontarkan balik. Of course kalau trooper, saya memang bar lah, I don't care lah dia ni macai ke pentak sup Mahathir ke apa, saya buang. Sebab itu semua buang masa. Di page saya, semua yang lawat, saya galakkan bincang apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja. Ya? Okay. So kita start. Hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan bahawa dia terbuka kepada idea pencalonan. Jangan keliru, ini bukan pencalonan Shafie Apdal. Dia terbuka kepada idea pencalonan Shafie Apdal setelah dibincang dengan dalam satu mesyuarat pada 25 hari bulan Jun, di mana ada pemimpin-pemimpin pembangkang khususnya dari DAP, PPBM dan PPBM Blok Mahathir dan sebagainya yang hadir. Saya tak nampak nama Anwar, saya tak tahulah Anwar hadir ke tidak, tapi yang tu saya fahamkan. Jadi dia terbuka, dan dalam cadangan tersebut Mukhris dan Anwar dinamakan sebagai Timbalan Perdana Menteri seandainya Shafie Apdal berjaya menjadi Perdana Menteri. Okey. Jadi kita tahu bahawa Shafie adalah Ketua Menteri Sabah dan kita tahu dia dari Sabah, tapi untuk perbincangan ni kita pandang dia sebagai seorang yang berasal daripada Malaysia Timur ataupun Borneo. Jadi kita guna istilah Borneo untuk sidang ini. Okey, so maknanya kita ulang sekali lagi, Mahathir telah bersetuju dengan idea pencalonan seorang dari Borneo buat pertama kali dalam sejarah tanah air sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan Mukhris dan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri. So kita berhenti takat tu. So sekarang, sebelum ni saya dah banyak kali cerita, dan memang terbukti ya apa yang saya beritahu. Kalau kita lihat blogger upahan, kalau kita lihat ramai bukan seorang dua, ramai yang buat live, terutamanya seorang tajaan tu yang memang dia ada satu kumpulan trooper yang masuk ke dalam media sosial. Tengok dulu dia kata betul, dulu ni dia kata betul, setakat ni tak ada apa yang dia kata betul lah, termasuk letakkan jawatan Mahathir, pembentukan Perikatan Nasional, semua tak ada apa yang betul. Okey. So tapi persepsi ditimbulkan. Okey, tak apa. Tetapi saya dah beritahu dengan jelas, sebab upahan tajaan-tajaan ni, tim propaganda lah kita panggil, tim propaganda ni, banyak dakwaan dibuat. Kononnya Mahathir nak kena tangkap, nak masuk lokap, tak berlaku. Kononnya ada CCTV sana, Syed Saddiq ni memang akan didakwa kerana menipu isu siasatan MACC, tak terjadi. Khususnya kononnya dia menipu berkenaan dengan cara seorang dua tu disiasat. Benda tu lah, kalau benda lain saya tak tahulah. Dia akan didakwa, tak berlaku. Kemudian dakwaan dibuat, dan lama benda ni, lama. Kononnya Mahathir merayu-rayu kepada Anwar bahawa dia nak jawatan Perdana Menteri. Saya terbukti benar, sebab saya dah kata Mahathir sebenarnya tengah menguji Anwar. Sebab itu dia masuk berunding dengan Anwar, sebab dia nak perhati apakah reaksi Anwar. Sebab sebelum ni Anwar banyak beri masalah kepada Mahathir dengan isu peralihan kuasa, walaupun tak sampai 2 tahun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Daripada tumbangnya Barisan Nasional, tak sampai 3 bulan dah mula isu peralihan, sampai Pakatan Harapan tumbang, sampai PPBM tak tahan. Dan PPBM, ini lagi satu yang selalu saya dakwa, PPBM sebenarnya keluar Pakatan Harapan sebab tak tahan dengan Anwar, sekaligus bermakna Anwar lah penyebab terjatuhnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Orang kata saya tim propaganda ni kata saya pula propaganda. Tapi lah ni terbukti benar.
Mahathir sebenarnya masuk berbincang dengan Anwar tu saja nak lihat reaksi, supaya kalau Anwar buat lebih, kemudian Mahathir tarik diri, tak ada siapa boleh salahkan Mahathir sebab dia dah cuba. Sebenarnya Mahathir tak akan masuk mana-mana perjanjian atau perbincangan kali ini tanpa ada plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G dan sebagainya. Jadi selepas dah fikirkan semua, dia masuk situ. Dan dia memang harapkan ada pihak dari Perikatan Nasional yang ikat tangan Anwar, supaya itu jadi alasan dia untuk beritahu Anwar, now look here, you don't want to work with me, go to hell. Dan memang Mahathir secara tidak langsung told Anwar to go to hell. Sekaligus bermakna saya betul bila saya kata no such thing, ini semua penipuan yang korang taksub pergi ramai-ramai duk tonton dan dewa-dewakan orang yang ditaja ni. Semuanya ni semua dah kena getah, dah kena kelentong. Faham? Okay, no such thing as dia pergi merayu. Secara tidak langsung dia beritahu, secara tidak langsung dia beritahu Anwar, go to hell. You don't want to work with me, go to hell. Dan hari ini dengan penamaan Syafiee, dia dah terang-terang beritahu Anwar, sekarang kita buat ikut cara saya. You suka tak suka. Tapi untuk secara diplomasi, nama Anwar dimasukkan, iaitu sebagai Timbalan Perdana Menteri 1. Now, andai kata lepas ini Anwar buat hal, no problem, go to hell. Sebab saya dah ceritakan dalam sidang yang lepas, dua sidang yang lepas, mengapa sebenarnya DAP amat perlukan Mahathir. Tanpa Mahathir, DAP berkubur. Saya ulang, sekarang sokongan Mahathir adalah ramai ahli PPBM blok kerajaan. Tambah pula dia buat begini dengan Anwar, lagi ramai dari blok kerajaan PPBM. Tim B UMNO, kat situ pun jumlah dia dah ramai. Kemudian blok PPBM, blok Kem Mahathir yang dah keluar kerajaan, yang tak bersama kerajaan, itu 5 orang. Kemudian warisan Seketul. Kemudian ramai MP dari Sarawak. Okey, lepas ni saya akan masuk Sarawak. Saya dah janji ya, saya akan masuk Sarawak. Semalam saya dah janji saya akan masuk Sarawak. Kemudian PKR dah berpecah. Sebenarnya Anwar tak sampai pun 25 MP PKR, tak sampai. Sebab ramai dah masuk Mahathir. Jadi sokongan dia banyak. Pas saya tak nak cerita lagi. Okey. So ini dia sokongan terhadap Mahathir. Jadi DAP dan Amanah tahu dia kena dengan Mahathir. So dia cuba nak libatkan Anwar, dia cuba nak diplomasi. Dan Mahathir pun setelah secara tidak langsung beritahu Anwar go to hell, tapi dia masih berdiplomasi. Okey, dia namakan Syafiee, tapi dia tetap namakan Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tapi mesej yang disampaikan kali ini ialah, saya tidak ingin masuk apa-apa perjanjian peralihan kuasa. Ini memang jelas. Mengapa? Sebab Syafiee ni benci Anwar. Faham? Dia benci Anwar. So, sekali lagi terbukti apa yang saya kata benar. Jadi dia dah secara tidak langsung beri mesej hari ni, perjanjian peralihan kuasa pun saya tak nak. You nak, you ikut cara saya. Saya beri you jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jadi andai kata Anwar buat hal juga, go lah, pergilah. Syafiee jadi Perdana Menteri, Mukhriz jadi Timbalan. Tu je. Faham? Dan sekarang kita masuk Sarawak. Dengan menamakan seorang bakal Perdana Menteri dari Borneo, GPS yang selama ni, sebelum ni, GPS sebenarnya terang-terang dia hanya menyokong Perikatan Nasional. Dia sendiri dah beritahu, dia pernah beritahu bulan Mac, kami bukan bersama Perikatan Nasional, tetapi kami sokong semata-mata sebab Perikatan Nasional kerajaan dan ia akan membantu Sarawak. Jadi jelas secara tidak langsung GPS atau Abang Johari beritahu kami sebenarnya bukan bersama Perikatan Nasional, tapi sokong ada. Kemudian banyak kenyataan bercanggah berkenaan dengan keahlian GPS dalam Perikatan Nasional. Kemudian MP-MP dia, ada yang kata, kita tak tahu pula Perikatan Nasional hari itu dalam Dewan Rakyat. Tiba-tiba saya dapati
tempat duduk saya dalam blok kerajaan, walhal saya bukan penyokong kerajaan. Kemudian ada pula MP-MP yang beritahu sebenarnya sebab GPS ni besar, dia ada banyak parti. Ada MP-MP dari parti lain beritahu sebenarnya Abang Johari buat tu hari tu yang dia hadir upacara pengumuman kewujudan satu memorandum sebagai sokongan GPS kerajaan ni, sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu. So nampak sangat banyak kenyataan bercanggah dan kita sedia maklum bahawa GPS sebenarnya menyokong Perikatan Nasional hanya kerana ianya kerajaan. Bayangkan sekarang, nombor satu, Mahathir dah beri signal terang kepada GPS, saya tak mau Anwar, tapi saya cuma beri dia peluang kalau nak jadi timbalan Perdana Menteri, tapi tak ada perjanjian peralihan kuasa dan saya beri kamu Perdana Menteri dari Borneo. Cuba bayangkan sokongan GPS kat mana. Andai kata berlaku pembubaran parlimen, of course selagi Perikatan Nasional kerajaan, dia akan sokong lah. Andai kata berlaku pembubaran parlimen, andai kata berlaku undi percaya atau tidak percaya, bayangkan. Dan kat GPS ada 20 MP, kat Sabah Warisan ada berapa MP? Saya dipahamkan disebabkan apa yang berlaku hari ini, lebih ramai MP dari Sabah dan Sarawak mungkin yang bukan dengan GPS, yang bukan dengan warisan, mungkin akan sokong blok kuasa ketiga ni. Jadi congakkan tu tambah pula ada DAP yang dah bersetuju tidak akan ambil jawatan penting dalam kerajaan. Kemudian tambah pula yang duduk atas ni PM dan 2 timbalan Perdana Menteri semuanya Melayu Islam. Tambah pula ada DAP, ada sokongan amanah. Cuba korang buat secongakkan. Okey. Jadi dalam hal ini, apa yang saya katakan sedang berlaku. Sedang berlaku. Memang kalau andai kata saya tahulah Syafiq, saya tak tahu itu cerita lain. Tapi andai kata saya tahulah sekian-sekian orang akan dinamakan sebagai calon, ataupun saya tahu lepas ni mungkin Syafi'i ke bukan Syafi'i ke, itu saya kalau tahu pun saya tak boleh dedahkan. Tapi yang bersangkut paut dengan hubung kait dengan Anwar, dakwaan kononnya Mahathir merayu kepada Anwar, propaganda bodoh ni, propaganda bodoh yang orang sampai boleh percaya propaganda bodoh itu, menunjukkan betapa grup ni membodohkan rakyat sehingga merendahkan IQ rakyat, menjadikan rakyat bodoh. Okey. So semuanya benar. Okey, Sabah Sarawak, China, India dan perpecahan Melayu Islam berlaku. Jadi Mahathir sekarang, dia blok kuasa ketiga sekarang, dia tak takut nak adakan pilihan raya. Sebab itu hari ini Taqiyuddin tiba-tiba mencadangkan, mengusulkan ataupun dia menghantar usul percaya terhadap Perdana Menteri. Andai kata ada usul percaya terhadap Perdana Menteri, walaupun usul percaya ni sebenarnya tidak boleh menyingkirkan Perdana Menteri andai kata tak berjaya. Sebab yang boleh menyingkirkan Perdana Menteri adalah usul tidak percaya jika berjaya. Usul percaya tak. Tetapi dia akan memberikan satu gambaran. Dengan semua yang berlaku ni, dia akan memberi satu gambaran kepada orang sebenarnya kekuatan Perikatan Nasional di dalam kerajaan tu tahap mana. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlaku, hanya satu jalan sahaja, iaitu Muhyiddin sebelum parlimen bersidang di bulan Julai, dia membubarkan dia menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubarkan parlimen. Bukan saya nak Muhyiddin berbuat demikian, bukan saya bukan. Tujuan saya menyatakan ni adalah untuk membuat satu kesimpulan, iaitu menunjukkan kepada anda sebenarnya Mahathir tak gentar untuk masuk pilihan raya. Mengapa saya dedahkan semua ni? Supaya anda berfikir dengan cara betul dan tak termakan propaganda. Segala yang saya buat ni bukannya nak suruh hang sokong Mahathir ke, sokong Muhyiddin ke, sokong Najib ke. Tidak. Saya cantas propaganda supaya anda berfikir dengan betul. Kemudian keputusan tu
Hampa punya pasal lah. Kalau masih nak sokong Najib, sokong Najib. Nak sokong Anwar, sokong Anwar. Sokong ni Mahathir, sokong Mahathir. Kalau kamu nak berhujah menyokong Mahathir ataupun menghujah sesuatu yang kamu rasakan sebenarnya benda ni yang dah bertahun-tahun disebut terhadap Mahathir sebenarnya tidak benar, beranikan diri. Berani kerana benar. Sama juga kalau ada sesuatu yang kamu rasakan benda ni tak betul yang dilemparkan terhadap Najib, sebutkan berani kerana benar. This is what channel saya is all about. So saya sebenarnya lontar kadang-kadang dalam group page saya benda-benda tertentu. Ini adalah jerat untuk supaya saya dapat tarik yang apa tu, grup propaganda ni kemudian buang. Tu je. Okey. Akhirnya saya nak korang berani berdepan dengan apa-apa hujah. Kalau lepas ni jangan hari-hari duk masuk satu-satu channel untuk lihat satu-satu live ni sehingga kamu diperbodohkan, dilembukan. Sekali-sekala masuk juga yang penyokong Najib, masuk juga live belah-belah Pakatan, belah-belah Tun, belah-belah DAP, masuk, tak apa, dengar, fikir. Manakala tu yang belah Pakatan tu sekali-sekala masuk juga live Najib, Tok Mat, Hassan dan sebagainya, masuk, dengar, matang. Tapi yang korang duduk ni dengan pihak-pihak yang sah dah tersasar. Sah dah tersasar. Propaganda, these are desperate people. Saya tak tahu siapa akan menang pilihan raya. Kalau tanya saya, sebenarnya saya tak tahu. Tapi saya buat analisis dan saya buat jangkaan berdasarkan keadaan terkini dan saya dah terangkan mengapa saya fikir ia akan memihak kepada pihak ni. Tapi at the end of the day, saya bukan tukang ramal. Saya tukang buat analisa berdasarkan situasi semasa. Dan kalau situasi semasa berubah, seperti hari ini, saya buat rungkaian. Itu adalah saya. Ya. Jadi, korang kena faham siapa saya. Korang kena faham. Bukannya saya suruh kalau saya cerita tadi kalau dibuat undi percaya memang Perikatan Nasional takkan berjaya, itu bukan bermakna saya suruh anda benci Perikatan Nasional ke, sokong ini ke, atau benci sana sokong ini ke, tak. Okay. So inilah yang saya nak terapkan dalam minda anda. Be careful mana kamu masuk dan dengar. Sebab setakat ni ada satu dua pihak tu, memang Mahathir akan masuk lock up. Tak masuk pun. Aku duk tunggu ni. Ataupun disebabkan Syed Saddiq telah menipu berkenaan dengan cara siasatan dibuat terhadap satu dua orang. Dia orang buat laporan polis. Tak dengar pun. Tak dakwa pun atas kesalahan tu. Tak dakwa pun. Mahathir merayu kepada Anwar untuk jawatan PM. Itu orang yang keluar benda tu daripada mulut tu sama ada bodoh atau terencat ataupun kedua-duanya sekali. Bodoh atau terencat atau kedua-duanya sekali. Sebenarnya yang berlaku sekarang satu demi satu amaran yang diberi Mahathir. Dia sebenarnya secara tak langsung tunjukkan I'm the boss. Mula-mula dia dah secara tidak langsung beritahu go to hell. Sekarang dia pula buat ketetapan dia ni akan jadi Perdana Menteri, tapi saya beri kau satu lagi peluang. Saya beri kau jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kalau buat hal lagi, berambus. Mana pula perginya merayu? Yang saya lihat, yang merayu lebih pada DAP. Dia cuma tak nak lah putus terus dengan Anwar. Jadi mereka cuba nak beri peluang. So mereka cuba cari satu jalan penyelesaian. Tapi yang dinamakan sebagai calon PM ni memang cukup benci dengan Anwar. GPS pun cukup benci dengan Anwar. Bila dengar benda ni lagi teruja GPS. Ya. Jadi sehingga kita balik esok, di mana saya akan buat satu rungkaian berkenaan Mahathir. Nak dengar. Okey. Jangan lupa masuk saluran Telegram saya dan link YouTube saya di bawah, di mana video-video ni akan dipost di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.